أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله والقرابة والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat baki umur, atas nikmat sihat tubuh badan, atas nikmat lapang masa yang Allah kurniakan kepada kita dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah ini untuk solat fardu maghrib secara berjemaah dan duduk di dalam majlis fardu ain, iaitu mengaji ilmu fardu ain, salah satu ilmu yang wajib kita belajar iaitu ilmu tasawuf. Mudah-mudahan duduk kita di dalam rumah yang penuh berkat, dalam majlis yang penuh berkat ini dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan amal soleh yang amat berguna untuk kita ketika dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-musannif Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah taala, telah berkata pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah taala, mudah-mudahan Allah merahmati akannya, wa nafa'ana bihi, mudah-mudahan memberi manfaat akan ilmunya yang dikarang bagi pengarang kitab yang menulis kitab, dan lebih-lebih lagi manfaat untuk kita yang belajar, yang mentelaah ilmu ini, manfaat fi daraini, manfaat untuk kita di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada muka surat 61. Iaitu bab yang pertama daripada 10 sifat-sifat mazmumah ataupun sifat-sifat yang keji yang perlu kita bersihkan, yang perlu kita didik, yang perlu kita bersihkan daripada hati kita, keluarkan daripada hati kita, dan kita masukkan 10 yang akan datang. Itu sifat mahmudah ataupun sifat terpuji. Maka sebab itu musannif atau pengarang kitab ini mendatangkan 10 yang penyakit dulu. Seperti mana kita pada hari ini kalau kita pergi hospital, pergi klinik, doktor akan kesan penyakit kita dulu. Bila dah kesan penyakit dengan macam-macam cara lah, dengan doktor buat pemeriksaan tu macam-macam cara untuk kesan penyakit kita. Bila dia kenal pasti penyakit, baru dikenal pasti ubat, baru tahu ubat. Selagi mana tak kenal pasti penyakit, maka di situ tidak tahu ubat mana nak bagi. Kesama juga ubat yang penyakit yang berkaitan batin ini juga sama. Kita kenal pasti dulu penyakit-penyakit 10 yang utama yang ada dalam diri manusia ni, dan cara untuk kita ubat. Ulama dah datangkan siap-siap penyakit dan juga ubat ni. Cuma bergantung kepada kita sama ada kita nak makan ubat tu ataupun kita nak ambil nasihat daripada para ulama untuk kita bersihkan hati. Kerana membersihkan hati ini adalah fardu ain bagi tiap-tiap orang Islam. Selagi mana hati kita tidak bersih, selagi itu amal kita dikira tidak diterima oleh Allah, tidak dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita balik kepada Allah dalam keadaan kita rasa amal kita banyak, kita rasa pahala kita dah banyak, kita rasa kita ni ahli syurga.
Itu kita, kalau hati kita tak bersih, kita rasa amal kita serba sempurna. Pada hakikatnya amal kita tidak boleh memasuk kita ke dalam syurga. Amal kita tidak ada sempurna melainkan Allah menyempurnakan. Lagi cara untuk menyempurnakan amal ibadah ni tidak ada lain, tidak ada cara melainkan mengikut seperti mana yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatul hasanah. Maka demi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh ikutan yang terbaik. Segala segi, dari segi zahir maupun batin, adalah contoh ikutan yang terbaik ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pada yang lain. Jadi 10 perkara mazmumah ini adalah pintu masuk bagi musuh. Yang pertamanya dunia, yang keduanya syaitan, yang ketiganya hawa nafsu. Jadi 10-10 ni adalah pintu masuk. Sekiranya kita tidak bendung, kita tidak kawal pintu kita ini, maka pintu ini akan dimasuki oleh musuh-musuh dunia, syaitan dan juga hawa nafsu. Jadi yang pertama itu didatangkan penyakit yang pertama, iaitu penyakit pada menyatakan syarhut ta'am, ataupun sejahat makan ataupun banyak makan, terlampau tamak pada makanan. Sebab apa didatangkan yang pertama ni bab makan? Sebab daripada makan ni akan menguatkan yang lain, yang 9 lagi tu, akan mendatangkan 9 penyakit. Ini merupakan penyakit yang paling utama sekali, kepala bagi segala penyakit, iaitu banyak makan. Perut sentiasa penuh, maka akan mendatangkan penyakit-penyakit yang lebih bahaya lagi, iaitu 9 ni, iaitu syarut ta'am ini, iaitu sejahat ataupun jahat makan, buruk makan, ataupun kita panggil hamba kepada makan, hamba kepada perut dan lain-lain. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan kana ya'kulu aklan kathiran fa aslama fa kana ya'kulu aklan qalilan. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل من ميعان واحد والكافر يأكل في 7 أمعان. Ada rajulan, pada satu ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki, kana yaqulu, pada masa kafir dia, sebelum masuk Islam dia makan dia akalan kathiran, banyak sangat makan. Masa pada zaman sebelum dia masuk Islam, makan terlalu banyak seorang lelaki ini. Fa aslama, kemudian dia masuk Islam, fa kana yaqulu akalan qalilan. Bila dia dah masuk Islam, dia mula makan sikit, tak seperti mana zaman kafir. Bila dia dah masuk Islam, makan sikit. Jadi fadzukira zalika, dan sahabat-sahabat yang tengok si fulan ni, dia pun tanya kat Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, faqala, kata Nabi, innal mu'mina ya'kulu, sesungguhnya orang mukmin itu, orang yang beriman kepada Allah itu, yang betul-betul beriman kepada Allah itu, ya'kulu fi mi'an wahidin, makan dengan satu perut. Kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, makan dengan satu perut dia. Wal kafirah, sedangkan orang kafir itu ya'kulu fi 7 am'an, sedangkan orang kafir itu makan dia dengan 7 perut, seumpama 7 perut. Maksudnya terlampau banyak sangat makan, seperti mana sama macam orang kafir. Kalau kita orang beriman kepada Allah, orang mukmin, pasti makan sikit. Sekurang-kurang nak jadi ahli ibadat ni, paling kurang kita makan yang berat tu sekali saja sehari. Yang lain yang ringan-ringan saja, minum, makan roti. Yang berat tu hanya makan sekali. Kalau lebih daripada sekali makan berat, maka tak terkeluar daripada dikira sebagai ahli ibadat. Itu dalam ilmu tasawuf lah. Di segi ulama tasawuf, orang yang makan lebih daripada sekali dalam satu hari, makan berat, maka dia terkeluar daripada kategori ahli ibadat. Maksud dia jadi ahli perut, ataupun sama seumpama orang kafir yang makan banyak. Jadi Nabi nak umpama di sini bahawa orang Islam tu hanya makan sedikit, seumpama dia ada satu perut je, ulisi sekali je. Jangan jadi seperti mana orang kafir, walaupun perut dia pada hakikatnya satu perut, tapi dia makan macam dia ada 7 perut. Itu umpama. Jadi jangan kita jadi seperti mana orang kafir. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran surah Yasin ayat 60, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita jangan ikut kata syaitan
Sebab syaitan ini musuh kita yang paling jelas, yang paling nyata. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam a'had ilaikum, tidakkah aku telah bagi nasihat, bagi peringatan kepada kamu, ya bani Adam, wahai anak-anak cucu Adam, alla ta'budu syaitan, jangan kamu ikut syaitan, jangan kamu taat pada kata-kata syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan tu lakum, bagi kamu, aduwwum mubin, musuh yang amat jelas, musuh yang amat nyata, terang-terang musuh. Dengan iblis syaitan ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita jadikan iblis syaitan musuh, sedangkan sesama kita orang Islam Allah Subhanahu Wa Taala tak perintah untuk kita jadikan dia musuh. Jadi terang-terang Allah sebut syaitan ni musuh, maka kita kena kata dia musuh. Syaitan laknatullah, kita kena kata seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi orang-orang sesama kita orang Islam, orang beriman, diharamkan kita untuk melaknat sesama sendiri, mengata, mengumpat, memfitnah dan sebagainya, menjatuhkan maruah dan buka aib sesama orang Islam. Itu diharam oleh Allah. Maka musuh yang Allah sebut dalam jelas dalam Quran adalah orang kafir yang memusuhi orang Islam, dan juga syaitan, iblis. Walaupun dia fasik sekalipun, walaupun orang Islam tu fasik sekalipun, selagi mana ada iman, beriman kepada Allah, selagi itu kita kena mulia. Haram kita jatuhkan maruah dia, caci maki dia, mengumpat dia, fitnah dia, dan apatah lagi bunuh dia. Maka syaitan iblis ini musuh kita yang terang-terang musuh, yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita supaya kita jadikan dia musuh, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inna syaitana lakum, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adu, musuh bagi kamu. Fattakhidhuhu aduwwa, dan jadikan dia musuh. Jangan kamu berkawan dengan dia, jangan kamu taat perintah dia, jangan kamu dengar cakap dia, sebab dia musuh. Jadikan dia musuh. Innama yad'u, sesungguhnya tugas ataupun matlamat dia hanya satu, isbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tujuan iblis, syaitan ni tujuan dia satu je, untuk bawa kita seberapa banyak mungkin daripada anak-anak cucu Adam ni masuk bersama dia dalam ashabis sa'ir, jadi penghuni neraka. Itu tujuan utama. Musuh kita yang satu lagi selain daripada syaitan yang kita perlu jaga-jaga sungguh-sungguh ialah hawa nafsu. Apa beza hawa dan nafsu? Apa beza nafsu dan hawa nafsu? Nafsu ni memang ada dalam diri kita, tapi contohnya kita makan nasi sekali, hawa, kita teringin nak, kita lapar, kita rasa nak makan nasi, ataupun kita nak makan apa-apa kita makan, itu hawa, itu biasa, itu nafsu. Tapi kalau makan dalam keadaan melampau, melebihi, itu dipanggil hawa nafsu. Hawa nafsu ni yang jahat. Nafsu tu tak ada masalah, yang hawa nafsu yang kita nak lawan, yang kita nak tundukkan. Ada yang sampai peringkat taat dan patuh dan ikut apa juga yang hawa nafsu jahat ini suruh. Ada jenis manusia yang ikut dia kata hawa nafsu dia. Kita buat, kita taat dalam keadaan kita tak sedar, kita dah jadikan Tuhan yang kita sembah. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Surah Jathiyah. Afara'aita man ittakhadha ilaha, apakah tidak kamu melihat ada di kalangan manusia ni yang menjadikan hawa nafsu dia Tuhan, ilah, hawa, menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Wa adallahu Allahu, dan Allah menyesatkan disebabkan dia mengikut akan hawa nafsu dia. Apa yang nafsu suruh semua diikut belaka, tak ada bangkang, ikut. Maka Allah menyesatkan mereka ala ilm, atas ilmu mereka. Walaupun dia alim sekalipun, walaupun dia berilmu sekalipun, tapi jenis manusia yang ikut kata hawa nafsu yang jahat. Walaupun dia berilmu, dengan ilmu dia yang ada pada dia, tak Allah sesat dia daripada jalan yang lurus.
Wa khatama ala sam'ihi, bukan sekadar Allah sesatkan dia, bahkan Allah khatam, Allah patri, tutup atas sam'i, atas pendengaran. Apa benda juga yang bentuk kebaikan, nasihat, dia tak akan boleh terima walaupun benda itu benda baik sekalipun, sebab Allah dah tutup pendengaran. Wa qalbihi, begitu juga kalbu dia, Allah patri, khatam, jadi keras hati. Wa ja'ala ala basarihi, dan Allah jadikan juga atas basarih, atas pandangan mata batin. Pandangan mata batin itu ghaisha, Allah tak nampak, tutupan ataupun hijab. Mata kasar dia, mata biji mata dia boleh nampak, tapi mata batin tak Allah butakan. Fama yahdihi, dan siapakah yang boleh bagi hidayah min ba'dillah, siapa yang boleh bagi hidayah selepas Allah sesatkan dia, Allah patrikan hati, Allah tutup hijab pada pandangan mata dia, pada pandangan mata batin dia, pada pendengaran, dan pada kalbu dia Allah patri, Allah letak hijab. Siapa selain daripada Allah yang boleh buka hijab kalau Allah dah sesatkan seorang? Wallahiyazbillah. Afala tadhakkarun, apakah tidak kamu berfikir? Balik pada surah 61. Bab yang pertama pada menyatakan syarrut tu'am, ataupun banyak makan atau melampau dalam makan, iaitu sangat loba atas makanan. Banyak makan juga hati akan jadi keras, sebab tu tak boleh makan banyak. Punca pada segala penyakit hati yang lain berpunca daripada banyak makan. Adalah sangat loba atas makanan, itu setengah daripada asal ataupun punca segala kejahatan. Daripada banyak makan ni merupakan punca ataupun kepada segala penyakit yang lain dalam diri kita, penyakit batin. Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Daripada perutlah datang keinginan, hawa nafsu, syahwat kita jadi kuat. Kerana daripada banyak makan terjadi keinginan faraj. Daripada sebab kita banyak makan, maka kita nak jima' banyak, nak sangat jima'. Otak tu dah fikir jima' sebab banyak makan. Kemudian apabila mengerasi keinginan akan makan makanan dan keinginan jima', apabila kita dah banyak makan, maka nafsu, hawa nafsu tu jadi kuat. Jadi dia yang kawal kita. Dia mula dorong kita buat benda-benda yang tak elok, yang buruk, antaranya jima', sebab banyak makan. Jadi orang yang kurang makan ni, banyak puasa, kurang makan, keinginan jima' dia kurang. Bukan tak ada langsung, tapi kurang sangat. Nescaya terjadi daripada ini sangat loba kepada harta, daripada kenyang tu juga, daripada banyak tabiat makan terlampau banyak ni dah jadi tabiat, maka bukan sekadar nak jima' sentiasa nak fikir jima', bahkan tamak kepada harta. Dan kerana tidak dapat menunaikan dua keinginan tu, jima' dan juga harta tu, melainkan dengan keinginan, melainkan harta. Kerana tidak dapat menunaikan dua keinginan itu, melainkan dengan harta, jima' dan juga banyak makan. Dan orang yang tak ada harta tak boleh makan sebab dia tak ada harta. Jadi daripada harta tu juga yang punca daripada kita banyak makan dan juga banyak jima'. Maka tengok harta kita tu kita salur kepada mana. Kalau salur pada kepada kebaikan, maka tidak sifat tamak halawa kepada hawa nafsu ni tidak akan jadi, melainkan kita gunakan harta kita kepada jalan banyak makan. Dan terjadi daripada ingin dan kepada harta itu, ingin kepada kemegahan, kerana sukar mengusahai akan harta itu. Orang yang tamak bila banyak makan, nafsu, hawa nafsu jadi kuat, nak kepada banyak harta. Daripada banyak harta juga dia nak kepada kemegahan dan nak jadi terkenal, nak jadi famous. Kerana sukar mengusahai akan harta itu, melainkan dengan kemegahan. Kita nak menambah harta, nak menimbun harta tu tidak melainkan dengan ada kemegahan. Jadi famous, maka bolehlah menambah harta, jadi kaya.
Kemudian apabila menuntut dia akan harta, bila dia duk cari harta dan kemegahan, dan mendapat dia akan kedua, maka dapat. Bila dia duk tamak harta, duk cari harta, maka dapat. Megah pun dapat, harta pun dapat. Nescaya berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan. Daripada harta dan nak jadi famous, nak jadi terkenal, nak jadi masyhur ni, dan harta ni menyebabkan banyak jadi binasa, jadi rosak. Seperti riak dan takabur dan dengki dan berseteru dengan yang dan lain daripadanya. Daripada sifat nak megah dan memperbanyakan harta, tamak pada harta ni akan lahir sifat-sifat penyakit hati yang lain seperti riak, takabur, dengki dan bermusuh dan lain daripada lain-lain. Dan tempat keluar semua itu daripada perut, dan semua penyakit-penyakit batin itu hasil daripada perut, puncanya. Maka kerana itu membesarkan ataupun mengutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lapar. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam amat titik berat utamakan masalah lapar. Nabi banyak berlapar daripada kenyang. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ikat perut dengan batu, sebab tak bagi masuk angin. Sebab daripada lapar inilah akan datang ilham kebaikan daripada Allah, ilham daripada para malaikat untuk buat kebaikan. Sebagaimana perut kita kenyang, jasa penuh, maka ilham yang kebaikan tidak akan datang daripada itu. Yang ilham datang daripada syaitan, daripada hawa nafsu. Maka bila ilham datang daripada syaitan, hawa nafsu ni benda-benda jahat yang kita buat, nafsu amarah kita makin kuat. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min amalin ahabba ila Allah taala min al-ju'i wal 'atash. Tidak ada min amalin daripada amalan ahabba ila Allah taala yang paling disukai, paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala min al-ju' wal 'atash, daripada Allah kasih orang yang jasa berlapar dan juga dahaga. Itu Allah paling suka sekali, Allah paling kasih. Maksud di sini puasa lah, ataupun kurang makan. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul a'malil ju'. Sayyidul ataupun penghulu ataupun kepala, ketua kepada amal-amal. Tiap-tiap amalan tu penghulu dia ataupun ketua dia, kepala dia adalah ju', ada lapar. Daripada lapar ni juga kita boleh buat ringan, buat amal ibadah. Kita boleh ingat Allah, kita boleh berzikir, berselawat dan macam-macam kita boleh buat daripada hasil daripada lapar. Selagi mana perut kita kenyang, selagi itu berat buat ibadat, makin jauh kita daripada amal, makin dekat kepada buat maksiat, dosa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fikru nisful ibadati. Berfikir itu pun, tafakur itu nisful ibadati, adalah separuh daripada ibadah. Berfikir ni apa? Tuan berfikir, tafakkaru, berfikir kepada ilmu, iman dan amal. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 77 tu. Wa bataghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Banyak orang terjemah salah ni. Wa bataghi fi ma ataka Allahu darul akhirah. Berebutlah, bersungguh-sungguhlah fima ataqallahu darul akhirah, untuk dapatkan apa yang Allah telah janjikan di akhirat. Apa yang Allah janji di akhirat? Syurga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan dalam bagi untuk kamu dapatkan ganjaran syurga di akhirat ni, wala tansa, dan jangan kamu lupa nasibaka, akan bahagian kamu minad dunya, daripada dunia. Banyak orang terjemah sini dunia, daripada dunia, cari harta sebanyak-banyak. Tapi di sini maksudnya apa yang alat untuk kita guna untuk kita dapat syurga tu. Apa yang Allah telah janji, Allah telah letakkan di dunia ni, bekal untuk kita dapat ganjaran syurga di akhirat tu, ilmu, iman dan amal. Ini yang apa itu. Lepas rezeki kita semua pandai lah ke? Tak perlu ditunjuk, tak perlu belajar. Semua kita pandai lah ke bab dunia ni, nak cari duit pandai. Tapi dalam bab akhirat, ilmu, iman dan amal ni ramai yang cuai. Daripada ilmu, iman dan amal, tiga ni adalah alat untuk kita capai syurga.
alat untuk kita capai keredaan Allah daripada ilmu. Kita nak jadi hamba Allah yang soleh, kita nak jadi orang ahli ibadat ke, nak kurang makan ke, ataupun nak bersihkan hati kita semua dengan ilmu. Daripada ilmu tu juga lahir amal, daripada amal tu juga, daripada ilmu dan amal tu lahir iman. Selagi mana makin banyak kita beramal dengan ilmu yang kita belajar, makin tinggi iman kita. Makin tinggi, bila makin tinggi ilmu, iman dan amal kita, maka makin tinggi ma'rifah kita kepada Allah, kenal. Makin tinggi kenal kita kepada Allah. Lagi tinggi, lagi kenal. Lagi tinggi, lagi kenal. Jadi al-fikru nisful ibadati. Berfikir tafakur tu, berfikir kepada ilmu, iman dan amal. Kita nak berfikir tafakkaru fi khalqillah, kita nak berfikir pada kejadian Allah, dan kita nak berfikir berkaitan hal ketuhanan pun perlu kepada ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tak boleh fikir. Kita tak boleh fikir. Kita tengok alam ni macam kita tengok kosong macam tu. Kita tidak ada, tak lahir daripada pandangan hati, mata batin yang makrifah tu tak. Melainkan kita kena berfikir bersungguh-sungguh mendalami ilmu, iman dan amal. Wa qillatu at-ta'ami hiya ibadatu. Dan yang sedikit makan itu adalah satu ibadat. Berfikir itu separuh daripada amal ibadat kita. Sedikit makan itu ibadat, ia ibadat. Dia itulah adalah ibadat. Dan sedangkan berfikir itu pun separuh daripada amal ibadat. Tapi kurang makan ataupun sikit makan itu adalah ibadat yang paling utama di sisi Allah. Maka daripada sikit makan yang lahirlah kita boleh berfikir kepada ilmu, iman dan amal. Selagi mana perut kita kenyang, selagi itu kita tidak boleh berfikir ilmu, iman dan amal. Tak cenderung kita pada ilmu, tak cenderung kita pada amal, tak cenderung kita pada iman, bahkan berkurang-kurang iman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum 'inda Allah Ta'ala, seafdal kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, atwalukum ju'an wa tafakkuran. Seafdal kamu di sisi Allah, maksudnya darjat yang mulia kamu di sisi Allah, makam kamu yang mulia di sisi Allah ialah atwalukum ju'an wa tafakkuran. Yang paling panjang ataupun yang paling banyak ju'an, paling banyak lapar, dan paling banyak tafakur, berfikir. Allah paling suka, maksud paling afdal sekali yang kita nak buat. Peringkat pertama untuk kita melahirkan seronok manis pada ibadat. Peringkat pertama dua benda ni kita kena buat. Kurangkan makan, banyak berlapar, tafakur, banyak berfikir. Berfikir ilmu, iman dan amal. Wa abghadukum ila Allah Ta'ala, dan yang Allah paling tak suka sekali, yang Allah paling marah, yang paling benci sekali, kullu akulin, tiap-tiap yang makan banyak, syurubin, dan minum banyak, naumin, dan banyak tidur. Ini Allah paling tak suka. Tiga benda Allah paling tak suka: banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Hasil daripada perut tu lah. Bila perut kita kenyang, banyak, kata apa, bila perut kita kenyang, banyak minum. Dan lepas tu banyak, bila dah kenyang, banyaklah tidur. Jadi lemah badan. Ini bukan ciri-ciri ahli ibadat. Kalau banyak makan, banyak minum, banyak tidur, ni bukan ciri ahli ibadat. Ni ahli dunia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu Adam, tidak memenuhkan akan anak-anak cucu Adam itu wi'aan, akan syarran, wi'aan syarran, yang seburuk-buruk bekas, min batnihi, daripada perut, melebihi perut. Tidak ada satu bekas yang amat jahat di sisi Allah melainkan perut yang penuh. Asbab ibnu Adam, cukuplah bagi anak Adam itu luqaimatun yuqimna sulbahu, cukuplah bagi anak Adam itu sekadar makan untuk menegakkan ataupun menguatkan tulang belakang. Cukup bagi anak Adam sekadar makan untuk kuatkan badan supaya tak lemah,
supaya tak jadi mudarat. Makan sekadar tu je, bukan sekadar melebih-lebih sampai penuh perut, sampai melampau-lampau. Sebab orang mukmin tidak akan makan banyak, melainkan orang kafir saja makan banyak. Sebab orang kafir ni, bagi dia syurga, dunia ini adalah syurga bagi dia. Kalau kita nak ikut seperti mana orang kafir, tak dapat bahagian seperti mana orang kafir. Di dunia bagi orang kafir syurga, tapi di akhirat tidak ada habuan, melainkan neraka bagi dia. Kalau kita nak ikut cara-cara hidup orang kafir, maka kita pun akan masuk neraka. Jadi kalau kita nak masuk dalam syurga, pastikan kita masuk dalam kategori orang beriman. Orang beriman yang pertama, jaga makan, kurangkan makan. Kalau kita tak mampu puasa lagi, lemah lagi puasa, ajar diri kita makan 1 hari sekali. Makan yang berat lah. Yang lain tu minum banyak minum. Yang ringan-ringan makan roti. Didik tu. Kalau tuan-tuan dah makan lebih pada sekali tu, bukan ke ahli ibadat. Ini step pertama untuk menjadi ahli ibadat, untuk kita berjalan kepada Allah, menghampiri kepada Allah ni, untuk capai redha Allah ni. Peringkat pertama dia, makan sehari sekali. Tuan-tuan kena amal lah. Tuan-tuan dengar belajar, tak guna kalau tuan-tuan dengar tapi tuan-tuan tak amal, tak ada manfaat. Mulai pada besok makan sekali. Jadi cukup sekadar makan bagi orang beriman tu, cukup sekadar bagi kuat tulang belakang. Maksudnya bagi kuat tenaga, bagi ada tenaga, jangan sampai lemah. Menyebut akan segala hadis ini oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Dan hadis ni Imam Ghazali sebut di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Dan ketahui olehmu bahawasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Ini dia bagi cara tu. Faedah apa yang kita dapat daripada kita berlapar ni, kita kurangkan makan. Ada 5 faedah yang paling utama di sini. Yang pertama, setengah daripadanya nipis hati dia. Hati dia jadi cenderung jinak hati dia. Akibat kita kawal, kita jaga makan, kita hanya makan sehari sekali, ataupun kita sikitkan makan, banyak puasa, maka hati kita akan jadi cenderung kepada amal ibadah, cenderung kepada ilmu, cenderung kepada iman dan amal. Selagi mana hati kita duduk penuh, selagi mana perut kita duduk penuh, duduk layan hawa nafsu, maka di situ hati kita makin keras seperti mana batu. Kalau kita kurangkan makan, kalbu kita akan jadi nipis ataupun cenderung kepada benda-benda kebaikan. Barulah ringan nak belajar ilmu, baru ringan nak datang solat berjemaah, ringan berzikir dan sebagainya. Jadi 5 faedah yang paling utama hasil daripada sedikitkan makan ataupun kurangkan makan ini. Yang pertamanya nipis hati ataupun nipis kalbu dia, ataupun ringan kalbu dia untuk buat amal ibadah, untuk mencari ilmu, mencari iman dan juga mencari amal ni. Ringan untuk buat amal ibadah. Perkara yang melibatkan amal ibadah, kebaikan semua ringan untuk dibuat. Hasil daripada kurang makan, hasil daripada dia didik diri dia supaya makan sekurang-kurangnya 1 hari sekali sahaja. Yang kedua, faedah yang kedua dan setengah daripadanya cerdik kalbu ataupun cerdik hati, kerana kenyang itu menyebabkan bodoh. Banyak menjadi tabiat kita makan banyak ni menyebabkan bodoh. Jadi lembab, akal kita jadi lembab. Kerana orang yang banyak makan tu menyebabkan jadi susah nak faham ilmu. Benda-benda kebaikan payah nak masuk, nak faham.
Jadi hasil daripada lapar, kurangkan makan tu menyebabkan hati kita makin jernih, makin mudah faham ilmu, benda-benda kebaikan, ilham kebaikan akan masuk, akan mudah masuk. Faedah yang ketiga dan setengahnya daripadanya, faedah daripada mengurangkan makan, iaitu memecahkan ataupun memecahkan keinginan mengerjakan maksiat, memecahkan ataupun menghalang ataupun melemahkan keinginan hawa nafsu yang jahatnya untuk kita bermaksiat. Hasil daripada perut yang lapar, banyak lapar yang kurang makan. Orang yang banyak makan menyebabkan mudah untuk dia buat maksiat, ringan dia nak buat maksiat, nak buat dosa, ringan. Orang yang kurang makan, yang banyak lapar, Allah akan pandu dia untuk buat kepada kebaikan. Ilham kebaikan akan datang pada dia. Dan mengerasi ataupun menguasainya atas nafsu yang menyuruh pada kejahatan. Jadi hasil daripada perut yang lapar ni, maksiat pun, keinginan yang jahat tu tak boleh nak tembus untuk menyesatkan kita ataupun untuk mendorong kita buat kejahatan. Dan juga nafsu yang nak suruh maksiat, dosa ni pun tak boleh, disebabkan perut kita yang lapar, yang kurang makan. Faedah yang keempat dan setengah daripadanya, ringan tubuh bagi sembahyang tahajud. Bila kurang makan, banyak berlapar, maka ringanlah untuk kita bangkit sembahyang tahajud. Yang kita berat nak bangkit sembahyang tahajud ni sebab kita banyak makan, terlampau banyak makan, terutamanya makan malam ni, berat makan. Lepas tu kalau sebaik-baiknya, sepatutnya tuan-tuan tinggal makan malam yang berat lah. Nabi kata jangan tinggal makan waktu malam ni kan, walaupun sekeping roti. Makan roti-roti tak apa, tapi makan nasi yang berat-berat tu jangan tuan-tuan tinggal. Kalau makan berat, confirm tuan-tuan tak boleh bangkit tahajud. Nak bangkit datang surau berjemaah lagi bahaya, lagi payah. Kalau badannya ringan, insya-Allah tuan-tuan boleh datang sembahyang subuh berjemaah. Ada ulama kata antara cara untuk kita mendidik nafsu, melemahkan nafsu ni, antara cara untuk kita perang habis-habisan dengan nafsu jahat ni, antara cara yang paling utama yang perlu kita buat, sembahyang subuh berjemaah jangan tinggal. Itu cara untuk lawan nafsu. Selagi mana kita duduk sembahyang kat rumah lagi, walaupun kita pergi kerja lewat, tapi kita tak datang sembahyang subuh berjemaah, kita masih ikut kata nafsu ni. Di situ dalam hadis Nabi sebut, orang yang tidur ni ada beberapa ikatan yang syaitan akan ikat kita. Bila kita sedar putus satu ikatan. Bila kita bangkit, putus ikatan yang kedua. Andai kata kita, tapi antara satu ikatan kedua ke ikatan kedua, ikatan ketiga ni, syaitan akan bisik pada kita supaya kita tidur balik. Macam-macam lah dia cakap, so kita tidur balik, mungkin kata lambat lagi, macam-macam dia cakap. Jadi kalau kita ikut kata dia akan ikat balik ikatan satu dua. Tapi kalau kita bangkit, duduk, putus ikatan yang kedua, kita bangkit, pergi bersihkan diri, mandi, ambil wuduk, maka putus ikatan yang ketiga. Jadi tuan-tuan ingatlah, maksudnya aku malas ni ada syaitan duk ikat. Kalau kita nampak benda tu, kita akan lawan supaya syaitan tak ikat kita. Ada ulama kata kita diselimutkan dengan selimut kulit babi. Itu jadi syok. Okay. Dan setengah daripada faedah yang keempat tu, ringan tubuh bagi mengerjakan sembahyang tahajud. Bangkit tuan-tuan sembahyang tahajud ni walaupun 2 rakaat. Dan mengerjakan ibadah kan, ringan bagi mengerjakan sembahyang tahajud dan mengerjakan ibadah dan hilang mengantuk daripada hasil daripada kurang makan ni. Kalau kita banyak makan, banyak mengantuk. Dan yang mendegah ia daripada ibadat, hasil daripada mengantuk, daripada banyak makan ni, maka mengantuk, maka daripada mengantuk itulah malas untuk kita bangkit tahajud dan buat ibadat. Faedah yang kelima dan setengah daripadanya, memada ataupun mencukupi qanaah, rasa cukup dengan sedikit dengan harta daripada harta dunia. Hasil daripada kurang makan, hasil daripada didik nafsu, kurang makan ataupun banyak puasa, maka kita tak tamak pada dunia. Bagi kita, harta yang datang pada kita sedikit tu, kita rasa cukup, syukur kita. Kalau kita sentiasa kenyang, sentiasa layan hawa nafsu kita, maka sedikit tu tak cukup bagi kita. Itu yang kita sanggup tinggal amal ibadah, sanggup kita kejar dunia kan.
cari nak untuk menambah harta pada tak kaya-kaya pun. Takat tu ya. Tapi kita bersungguh-sungguh sangat. Tapi dalam amal ibadah kita, sebab kehidupan dunia ni hanya sementara, kita bersungguh-sungguh bukan main. Padahal kita akan hidup 60, 70 paling tinggi. Tak ramai orang macam apa sampai umur 90 ke atas, sampai 100 tak ramai. Nabi kata umur umat aku ni seperti minal sab'in, minal siti wa sab'in, antara 60 70 tu. Itu paling biasalah. Amat sedikit orang sampai ke 90-an, sampai 100, amat sedikit. Jadi kita hidup tu ada kadar-kadar dah, tapi kita bersungguh-sungguh bukan main dalam bab dunia. Tapi sedangkan kehidupan kita di akhirat kekal, abadi, abadan, selama-lama, tak ada hujung. Tapi kita pandang ringan, pandang remeh. Sedangkan sepatutnya kita ambil berat kehidupan akhirat tu. Sebab di akhirat tidak ada tempat lain melainkan dua tempat. Kalau kita tak pergi ke syurga, kita akan pergi satu lagi, ke neraka. Jadi kita nak balik ke kampung asal tok nenek kita, tok Adam kita, tok Hawa kita. Asal daripada syurga itu kampung kita. Jadi kita nak balik ke situ, bukan nak balik ke sebelah tu, kampung orang lain. Neraka tu kampung syaitan, kampung iblis. Jadi kita nak balik ke kampung tok nenek kita ke, ataupun kita nak balik ke kampung orang lain? Sama-sama lah kita ikhtiar. Sebab kehidupan di sana kekal, abadi, tidak ada hujung. Baik, adapun kenyang itu, tadi lapar, faedah lapar. Ini kenyang lah. Apa faedah ataupun musibah, binasa apa yang kita dapat hasil daripada banyak kenyang? Maka ada padanya beberapa kebinasaan ataupun mudarat. Yang pertama, ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Hasil daripada perut kenyang, sentiasa bertabiat makan banyak, sentiasa perut sentiasa kenyang, maka ketiadaan sedap mengerjakan amal ibadah. Buat amal ibadah pahit, jadi berat. Yang kedua, menambah keinginan nafsu. Hawa nafsu kita jadi kuat. Hawa nafsu yang jahat menjadi kuat. Jadi bila hawa nafsu yang jahat jadi kuat, maka benda-benda kebaikan tak boleh nak buat. Sebab kita dikuasai oleh hawa nafsu. Kita duduk dalam kategori nafsu amarah ataupun nafsu lawamah mulhamah. Kita duduk dalam tiga kategori nafsu yang bawah tu. Yang ketiga, mudarat daripada kenyang ni, ketiadaan kasihan akan orang miskin. Bila selalu kenyang, banyak makan dan jasa makan yang sedap-sedap, layan hawa nafsu, orang miskin dia tak ada kasihan, tak ada rasa belah kasihan pada orang miskin. Kerana apabila ia kenyang, nescaya menyangka ia akan sekalian manusia semuanya kenyang. Kalau dia jasa kenyang, dia rasa orang lain semua kenyang macam dia, tak lapar, dia tak ada rasa belah kasihan. Sedangkan Nabi kata tidak sempurna iman seseorang itu sedangkan dia lapar, sedangkan dia kenyang, sedangkan jiran dia lapar. Itu tak beriman. Kalau kita sentiasa kawal makanan kita, makan satu hari sekali, yang berat-berat kita makan satu hari sekali, ataupun kita banyak puasa, banyak berlapar, kita akan rasa belah kasihan. Baru kita boleh nampak jiran kita ni makan tak makan, dan miskin ke, tak ada duit ke, ada masalah ke, baru kita boleh fikir. Kalau kita jasa kenyang, jasa hidup mewah, jasa sedap-sedap hidup, kan? Makan sedap-sedap, kita tak peduli jiran kita. Maka ia sebab bagi kasihan belas akan orang miskin, hasil daripada lapar. Dan inilah setengah daripada hikmah wajib puasa. Antara hikmah wajib kita berpuasa, sebab kalau selain daripada puasa Ramadan, kalau orang tak wajib kan, kita tak akan puasa. So biasa tu kita rasa sunat je, kita pandang remeh. Jadi Allah sayang juga kita, Allah wajibkan puasa sebulan untuk kita didik nafsu kita. Mudah-mudahan selepas daripada 30 hari kita berpuasa tu, mudah-mudahan menjadi tabiat kita dah, mengurangkan makan, sikitkan makan, banyakkan lapar. Kalau kita lepas puasa Ramadan sama balik asal juga, tak ada faedah. Maksudnya itu tanda-tanda orang tak terima amal ibadah puasa Ramadan kita. Tanda Allah terima puasa Ramadan kita, tanda Allah ampun dosa kita dalam bulan Ramadan tu, kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan terdidik, nafsu kita tu terdidik. Mudarat yang keempat, lemah daripada mengingat akan ilmu yang memberi manfaat. Hasil daripada kenyang, tabiat makan banyak, lemah akal.
untuk ingat ilmu yang manfaat. Ilmu-ilmu yang tak manfaat dia boleh ingat. Masalah di sini ilmu yang manfaat, ilmu berkaitan dengan agama. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ilmu yang manfaat tu, yang pertama kita boleh amal dengan ilmu, tanda berkat ilmu tu, ilmu yang manfaat tu, kita boleh amal dengan ilmu tu. Yang kedua, daripada ilmu hasil kita belajar tu makin hampir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang daripada ilmu yang manfaat, ilmu yang berkat tu, makin takut kita kepada Allah. Itu ciri-ciri ilmu manfaat. Jadi kita kalau sentiasa perut kenyang, sentiasa perut penuh, layan hawa nafsu ni, tiga-tiga ni kita tak akan boleh dapat, walaupun kita ada ilmu sekalipun. Allah akan sesat kita dengan ilmu. Mudarat yang kelima, bahawasanya orang yang sempurna iman itu pergi datang ia ke masjid. Tanda-tanda orang yang sempurna iman, Nabi kata dalam hadis, kalau kamu melihat seorang lelaki itu berulang alik daripada rumahnya ke masjid, bersaksilah ia bahawa dia orang yang beriman. Jadi orang yang pergi balik daripada rumah ulang alik ke, ada waktu lapang je, kita pastikan diri kita dia pergi ke masjid, surau, sembahyang berjemaah, menuntut ilmu. Inilah ciri-ciri orang yang sempurna iman. Dan bersalahan juga. Dan orang yang banyak kenyang itu lagi datang pergi balik dia kepada jamban. Orang yang banyak makan ni pergi balik tempat, bukan banyak pergi masjid surau, bukan banyak pergi menuntut ilmu, bahkan ke jamban dia qada hajat kita. Maka jika engkau berkata sesungguhnya telah jadi kenyang itu adat bagiku. Kalau kita kata kenyang ni dah jadi darah daging aku, dah biasa, kan? Maka betapa aku meninggalkan dia, macam mana aku nak tinggalkan dia? Dah jadi darah daging. Memang aku kalau tak makan banyak tak boleh. Selagi mana tak kenyang, tak sedawa, selagi tu aku tak boleh. Macam mana aku nak tinggalkan dia? Maka dijawab bahawasanya yang demikian itu mudah. Kata ulama, mudah nak tinggal atas mereka yang menghendaki akan dia dengan diansur-ansur. Kalau orang yang betul-betul nak bersungguh-sungguh nak, mesti boleh. Dan kalau tak boleh secara drastik, secara sekaligus, buat secara sikit-sikit. Contoh macam ulama kata, kalau kita tak mampu nak puasa lagi, nak puasa Isnin Khamis pun tak mampu lagi, berat lagi bagi kita. Jadi latih, tangga yang pertama untuk kita latih, makan satu hari sekali. Yang berat ni, nasi, kita nasi lagi berat, satu hari sekali. Yang berat tu jangan makan malam sebelum asar. Kalau nak makan sebelum asar, jangan selepas asar, ataupun membawa ke malam. Makan siang, waktu siang tu yang berat tu makan siang. Kalau kita lapar sangat, minum air ataupun cicah roti ke, minum kopi, minum aja. Yang berat tu hanya makan sekali. Buat cara basuh-basuh. Besok kita Allah dah buka kekuatan badan kita, kita rasa tak cukup ni, kita makan sehari cukup sekadar, kata apa tak cukup bagi kita latih makan sehari sekali ni, aku nak puasa pula. Waktu tu puasa. Selagi mana kita tak mampu untuk puasa lagi tu, selagi tu kita latih awal tu, makan yang berat tu sekali sehari sahaja. Dan iaitu bahawa mengurangi engkau kepada tiap-tiap hari daripada makanan engkau yang biasa kadar sesuap, hingga mengurangi engkau akan sepinggan di dalam sebulan. Ini tinggi dah tuan. Hasil daripada latihan di peringkat pertama tu. Peringkat pertama kita makan satu hari sekali yang berat, lama kelamaan dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah akan buka kepada naik kepada tangga seterusnya. Tangga seterusnya tuan-tuan yang fikir tu, fikir yang pertama tu. Nanti nak amal terus, dia tak boleh amal ambil tangga yang atas. Contoh satu hari makan satu suap, tak mampu kita nak buat. Jadi kita kena mula daripada satu hari sekali makan. Maka tiada nyata bekas mengurangkan itu pada diri engkau, dan jadilah menyedikitkan itu adat engkau. Bila kita dah biasa buat sikit demi sikit, kurangkan makan, lama-lama besok dah jadi tabiat, dah jadi adat, mendarah daging. Kita dah tak makan banyak tu, kita dah tak selera dah kita. Makan sikit saja, kita jadi adat. Jadi sebelum nak jadi adat, nak mendarah daging itu, kena perlu pada latihan, pada sungguh-sungguh. Sikit, dan ketahui olehmu bahawasanya menyedikitkan makanan itu 3 pangkat. Sikit tuan. Ini pangkat paling tinggi sekali. InsyaAllah mudah-mudahan Allah buka sampai kepada sini. Peringkat yang paling tinggi sekali, peringkat as-siddiqin.
iaitu orang pangkat sedikit ni, iaitu menyimpan atau sekadar memelihara badannya daripada binasa. Makan hanya sekadar nak badan dia supaya tak lemah dan tak jadi binasa. Dan iaitu kadar yang ditakuti, dengan sebab kurang daripadanya akan binasa akal, akan menyebabkan mati. Makan sekadar supaya akal itu boleh fungsi dengan baik, ataupun supaya tak mati je. Ini peringkat sedikit. Sikit dia makan. Peringkatnya pertengahan, bahawa berpada ia dengan setengah cupak tiap-tiap hari. Ini pun tinggi lagi kan. Maksud cukup dengan makan satu hari setengah cupak, ataupun kiraannya 500 gram. Setengah apa nama, satu cupak 500 gram, setengah cupak 250 gram lah. Betul kan? Setengah cupak, makan satu hari setengah cupak 250 gram lebih kurang tiap-tiap hari, iaitu memenuhi sepertiga perut. Satu hari makan 250 gram. Banyak mana nasi? Itu pun kita tak mampu, kita berkilo-kilo. Satu pinggan tak tahu berapa kilo. Itu peringkat pertengahan. Yang tuan-tuan, yang ketiga ni, yang ketiga ni tuan, ini tuan-tuan kena amal. Kalau tuan-tuan tak amal ni, tak faedah tuan-tuan belajar. Sekurang-kurangnya kita duduk di tingkat yang ketiga ni. Sekurang-kurang selekeh-lekeh pangkat, bahawa memadakan engkau secupak tiap-tiap hari. Satu hari secupak aja, 500 gram lebih kurang, atau setengah kilo beras. Dan apabila melebihi akan yang demikian itu, maka ia bersekutu. Andai kata kita makan lebih daripada jadi sekilo, tentu sekilo setengah, patut makan setengah kilo, tapi kita makan sekilo setengah, 2 kilo, ataupun berkilo-kilo kita makan, maka ia bersekutu akan kebanyakan orang. Maksudnya kita masuk dalam kategori orang awam lah. Bukan ahli ibadat, bukan ahli bukan ahli ibadat lah. Jadi orang awam lah. Dan masuk di dalam memperbanyakkan makan. Orang awam ni jenis banyak makan lah. Kalau kategori orang awam tu memang banyak makan. Jadi kita nak keluar daripada kategori orang awam tu, makan sedikit saja. Sekurang-kurangnya 500 gram ataupun setengah kilo satu hari. Adapun menyedikitkan makan dengan ditilik kepada masa. Kalau kita nak mensedikitkan, mengurangkan makan tu, kita tengok kepada sudut masa ataupun waktu ataupun tempoh. Maka iaitu 3 pangkat juga. Yang lebih tingginya, pangkat yang paling tingginya, bahawa lapar ia, ini dia kategori. Tadi dia sebut secara umum, cupak-cupak. Ini disebut secara lebih detail. Yang lebih tingginya, bahawa lapar ia 3 hari atau lebih. Lapar dia 3 hari atau lebih. Artinya tiap-tiap 3 hari atau lebih sekali makan. Maksudnya tiap-tiap 3 hari baru sekali makan. Yang berat. Maksudnya tempoh tu kalau dia tak mampu puasa, dia minum, tak makan berat. Dia hanya 3 hari atau lebih daripada 3 hari sekali makan yang berat. Maka sesungguhnya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lapar ia 6 hari. Maksudnya dalam seminggu tu Sayyidina Abu Bakar 6 hari dia tak makan yang berat. Hanya 1 hari saja dia makan yang berat. Itu paling tinggi lah. Dan ada pun yang pertengahan, pangkat yang pertengahan, bahawa makan ia pada tiap-tiap 2 hari sekali. Tiap-tiap 2 hari sekali dia makan nasi. Yang lain dia minum lah. Kalau dia rasa lapar dia minum, ataupun dia makan roti yang ringan-ringan, cicah biskut. Tiap-tiap 2 hari sekali dia makan. Ataupun puasa, tiap-tiap 2 hari sekali puasa. Yang paling lekeh sekali, ini kita nak ambil ni. Dan yang lebih rendah, pangkat yang paling lekeh, yang paling rendah, bahawa makan ia tiap-tiap hari sekali. Kita sebut tadi lah. Ini paling lekeh kan. Kalau tuan-tuan tak boleh buat juga, ni memang berhenti jadi orang. Berhenti jadi orang. Terlampau layan sangat perut. Jangan layan perut tuan-tuan. Kita nak duduk sekurang-kurangnya tingkat. Ada juga tingkatnya. Kalau langsung tak ada tingkat, darjat tak ada langsung. Jadi masuk dalam awam tak apalah, masuk dalam
kategori orang awam lah, berarti aku boleh makan banyak. Tak boleh kan? Bila banyak makan ni kuat, hawa nafsu kita kuat. Bila hawa nafsu kita kuat, benda-benda maksiat, benda dosa, cenderung kita nak buat amal ibadah jauh sekali. Jadi kita nak duduk di tingkat sekurang-kurangnya, tingkat yang paling rendah ni, iaitu makan tiap-tiap hari sekali sahaja yang berat. Kalau tuan-tuan lapar sangat, buat air minum cicah roti. Sebelum asar makan yang berat tu, selewat-lewatnya sebelum asar. Lepas asar membawa ke malam tu jangan makan yang berat. Kalau lapar pun minum kopi je. Buat kopi teh tarik ke cicah roti. Itu je. Ada gantung tuan-tuan lah. Kalau tahu malam ni ada makan berat, jangan makan siang tu. Adapun mereka yang makan 2 kali, pada tiap-tiap hari, maka tiada ada baginya kelakuan lapar sama sekali. Tak termasuk kategori orang yang lapar ataupun sedikitkan makan, tak masuk kategori 2 kali kan. Petang lagi kita makan pagi berat, makan tengah hari, makan petang, makan malam, lagi tak termasuk kategori orang lapar ataupun kategori orang yang kurang makan sama sekali. Dan adalah ia meninggalkan kelebihan lapar, dan dia meninggalkan kelebihan Allah nak bagi pada orang yang jasa kurangkan makan, jasa berlapar ni, kelebihan tu Allah tak bagi pada dia, tak dapat lagi. Hasil daripada kita perut yang lapar, kurangkan makan, maka ilham rahsia-rahsia daripada Allah tak akan datang pada itu dengan hikmah berlapar. Dan hasil daripada banyak lapar itulah akan Allah bantu kita untuk bersihkan kalbu kita, hati kita daripada penyakit-penyakit. Kalau pertama penyakit ni pun kita tak mampu nak cegah, maksudnya kurangkan makan, penyakit-penyakit lain tak boleh, beratlah nak hilang. Selagi mana ada penyakit makan ni, banyak makan ni, selagi itu penyakit-penyakit lain tak boleh nak buang. Jadi tangga pertama untuk kita bersihkan hati, untuk bersihkan kalbu kita ni, tuan-tuan kena amal. Tangga pertama ni, makan 1 hari sekali. Boleh? Cuba. InsyaAllah minta pada Allah 1 hari sekali, bukan tak makan langsung, 1 hari sekali makan. Nasi lah. Yang lain tu tuan-tuan kalau lapar sangat, minum air ataupun cicah roti sahaja. Allahu'alam. Kedua, insyaAllah, hasil daripada latihan kita, mudah-mudahan hasil latihan kita makan 1 hari sekali yang berat tu, mudah-mudahan yang bab yang kedua ni pada menyatakan sangat lobo atas berkata-kata, banyak bercakap, insya-Allah akan dapat dikurangkan. Banyak bercakap benda-benda tak faedah. Nabi kata kalau kita banyak bercakap, banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, neraka lebih aula, lebih utama untuk dia masuk. Jadi hasil latihan untuk kita menyekat, untuk membersihkan penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit kalbu yang lain ni, hasil peringkat pertama, kurangkan makan. Makan 1 hari sekali saja yang berat. Yang lebih itu semua ringan-ringan. Allah. Tanya. Bagaimana tanya? Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ihfazna bil Islam qa'iman, Allahumma ihfazna bil Islam qa'idan, Allahumma ihfazna bil Islam raqidan wa la tusmi bihi adwan wa la hasidan. Allahumma rzuqna fahman nabiy wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa afiyatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya Rahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna mutaba'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wal akhiran, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa 'amalan salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.